Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 April bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Tiga puluh rakyat Malaysia tinggalkan Sudan berlepas ke Jeddah hari ini. Juga lelaki terbunuh, kereta dihempak pokok tumbang ketika angin kencang dan hujan lebat. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB maklumkan kumpulan bertelagah dalam perang di Sudan enggan duduk semeja bagi mencari penyelesaian konflik berkenaan. Jurucakap Badan Dunia itu di Sudan turut menambah, biarpun ketika ini gencatan senjata sedang berkuat kuasa selama 72 jam sejak semalam, namun pertempuran antara kumpulan tentera yang tidak sehaluan masih berlaku di lokasi strategik di Khartoum. Memetik Al Jazeera, setakat ini belum ada tanda-tanda kedua-dua pihak berusaha menamatkan perang, malah belum ada pihak yang dilihat serius ke arah perdamaian. Kedua-dua pihak enggan mengalah dan yakin masing-masing akan mencapai kemenangan. Both of the warring parties have fought with disregard for the laws and norms of war, attacking densely populated areas with little consideration for civilians, for hospitals, or even for vehicles transferring the wounded and the sick. Perang di Sudan berlaku sejak 15 April lalu sekaligus mengubah ibu negaranya Khartoum sebagai zon perang apabila peralatan persenjataan, kereta kebal, serangan udara dan kemarahan tentera kedua-dua pihak telah mengakibatkan lebih 460 nyawa melayang dan mencederakan lebih 4,000 orang. Bekalan elektrik dan air turut terjejas manakala agihan bantuan kepada 1/3 daripada populasi Sudan turut terganggu. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran jika berlarutan pihaknya tidak menolak kemungkinan perang boleh merebak ke negara lain di rantau itu. Perang di Sudan ketika ini menyaksikan dua pihak berbalah, iaitu antara pihak yang pro kepada pemimpin tentera Abdel Fattah al-Burhan dengan penyokong bekas timbalannya Muhammad Hamdan Daglo yang mengetuai pasukan separa tentera atau Rapid Support Forces RSF. Wisma Putra dalam pada itu mengesahkan seramai 30 rakyat Malaysia berjaya meninggalkan pelabuhan Sudan dengan selamat menggunakan kapal tentera laut Arab Saudi menuju ke Jeddah hari ini. Mereka terdahulu menempuh perjalanan darat yang sukar sejauh 1,233 km selama 30 jam dari Khartoum dan tiba ke pelabuhan itu malam semalam. Kenyataan Wisma Putra hari ini memaklumkan perjalanan merintasi Laut Merah dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 12 jam. Kerajaan Malaysia turut menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan Emirah Arab Bersatu UAE atas bantuan dalam menjayakan misi berkenaan. Menurut Wisma Putra, atas semangat ihsan juga, Malaysia turut memudah cara evakuasi warga negara Kemboja, Palestin, Filipina, Singapura, Sudan, Thailand dan Amerika Syarikat untuk dibawa keluar dari negara bergolak itu dengan selamat di bawah usaha dan pemantauan operasi evakuasi Malaysia. Sementara itu, desas-desus wujud campur tangan asing dalam konflik Sudan menjadi teka-teki sejauh mana ada pihak luar membuat percaturan bagi mendapatkan pengaruh di negara yang kaya dengan sumber minyak itu. Menurut penganalisis geopolitik dan hubungan antarabangsa Ismail Hashim, pasukan separa tentera Rapid Support Forces RSF dilapor pernah berperanan dan bekerjasama dengan pihak luar dan beliau tidak menolak kemungkinan dalam konflik ketika ini ia menerima sokongan pihak asing. Jelas Ismail, dakwaan penglibatan pihak asing terbongkar menerusi satu rakaman suara dipercayai milik bekas penasihat keselamatan kebangsaan Sudan, Salah Ghosh. Ghosh mendakwa memang wujud penglibatan orang luar dalam konflik Sudan ketika ini.
Kuasa the center of command atau kuasa yang belakang takbir ialah di Abu Dhabi. Jadi kita tidak pasti sama ada UAE terlibat dalam konflik ini. Inilah dakwaan yang tidak ada bukti. Tapi kalau kita lihat kepada saya lihat pada peranan yang dimainkan oleh RSF di Yaman dalam perang Yaman menunjukkan bahawa kemungkinan perkara ini ada, tapi kita tidak pasti. Dan satu lagi, RSF ini bergerak sebagai pasukan seperti tentera upahan. Model gerakan RSF ini sebagai metod yang itu pasukan tentera upahan. Ismail bagaimanapun tidak menolak kemungkinan penglibatan RSF dengan pihak luar adalah lebih menjurus kepada nasihat ketenteraan, sokongan logistik maupun persenjataan. Pun begitu, Ismail melihatnya sebagai senario yang tidak sihat buat Sudan yang diketahui dunia sebagai sebuah negara miskin dengan kadar inflasi yang tinggi. Masalah makanan, masalah keburuan akan timbul semula. Mesir, UAE, Amerika dan Perancis juga harus terlibat dalam negara Teluk dan Organisation of African Unity OAU harus terlibat untuk menghentikan konflik ini. Jika ia berterusan, ia akan memberi satu keburukan, jenayah kemanusiaan dan isu kemanusiaan yang besar kepada Sudan. Dan saya rasa ia harus dipercepatkan. Dalam seminggu dua ini konflik ini harus dihentikan. Dan satu persetujuan harus dicapai antara SMF dan RSF supaya RSF juga dapat puas hati dengan apa yang akan dicadangkan dalam perdamaian ini. Biarpun Sudan sebuah negara miskin pada zahirnya, namun Sudan memiliki hasil bumi yang berharga dan bernilai tinggi seperti bahan api dan gas. Pun begitu, konflik yang berlaku ketika ini dibimbangi akan memburukkan lagi keadaan di negara Afrika itu dan boleh menjurus krisis dan jenayah kemanusiaan terburuk. Jelas Ismail lagi, Sudan harus segera pulih dan bebas dalam mencorak pemerintahan dan pentadbiran sivilnya sendiri tanpa sebarang campur tangan mana-mana pihak. Kembali ke laporan dalam negara. Seorang pesakit leukemia berdepan detik cemas apabila rumah pusaka yang didiaminya di Kampung Pak Madah Luar dekat Bukit Payung, Marang musnah dalam kebakaran. Dalam kejadian pada jam 9.20 malam semalam itu, Jazli Jisim, 34 tahun, melecur 1% kaki dan tangan ketika cuba keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Jazli yang menghidap penyakit kronik itu sejak kecil berkata ketika kejadian dia sedang tidur di tingkat bawah sebelum dikejutkan abangnya Zulkifli Jisim, 52 tahun yang ternampak kepulan asap tebal. Dia kemudian cuba naik ke atas dan terlihat api sedang marak dari sebuah bilik, namun ketika ingin keluar, lantai rumah telah roboh lalu terkena kaki serta tangannya. Abang pun panggil tu jadi api dalam rumah tu jadi tu backup habis. Gelap dia panggil, lepas tu tengok dalam bilik tu nyala. Bocor tu batu kita pun ambil air, cium-cium dah jadi. Dekat latar tembus bocor, lepas tu api pun naik bergah. Lepas tu kita minta tolong, minta tolong dulu lah. Tambahnya, segala dokumen serta wang tunai sebanyak RM400 miliknya hangus dalam kebakaran ini. Malah mengalami kerugian bernilai kira-kira RM150,000, termasuk rumah pusaka itu. Jazli, penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, tinggal bersendirian di rumah pusaka itu. Bagaimanapun bersyukur kerana dalam kejadian tersebut, abangnya yang bermalam di rumah itu untuk menemaninya turut terselamat. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Wakaf Tapai Zulkifli Mat Akhir berkata panggilan kecemasan diterima pada jam 9.30 malam sebelum pihaknya bergegas ke lokasi bersama 19 anggota dari Balai Bomba Wakaf Tapai dan Balai Bomba Sukarela Sri Payung. Dan semua keanggotaan seramai 19 orang hadir di tempat kejadian dan satu mangsa dari tuan rumah mengalami cedera, melecur 1% dan juga kebakaran dapat dikawal 20 minit selepas kejadian.
Katanya rumah separuh kekal tersebut hangus 70% dan punca kejadian serta nilai kerugian masih dalam siasatan pihak forensik Jabatan Bomba. Seorang lelaki maut selepas kereta jenis Proton Waja yang dipandunya dihempak pokok tumbang malam semalam. Kejadian berlaku di hadapan Hospital Sultan Abdul Halim. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, mangsa S. Kardikesu, 52 tahun, dilapor meninggal dunia serta-merta. Setibanya pasukan bomba di lokasi, mangsa kelihatan tersepit di dalam kereta sebelum berjaya dikeluarkan. Pun begitu, lelaki berkenaan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Selain kereta mangsa, 5 lagi kenderaan turut rosak selepas dihempak pokok tumbang. Lebih 10 pokok tumbang di sekitar lokasi kejadian dan jentera bomba berdepan kesukaran bergerak ke lokasi berikutan terdapat tiang elektrik tumbang merintangi jalan raya. Rakyat Malaysia yang kini terdedah kepada cuaca panas berdepan ancaman dan tekanan kepada tubuh badan hingga boleh menjurus kepada kematian. Menurut pakar perubatan kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Dr. Muhammad Afiq Muhammad Noor, golongan yang memiliki latar belakang penyakit kronik lebih terdedah kepada risiko berkenaan jika tidak mengambil langkah waspada. Panas ni ia boleh memberi kesan tekanan kepada tubuh badan. Dia boleh dari peringkat daripada peringkat biasa, mild, sederhana dan juga severe yang sehingga boleh menyebabkan maut lah. Jadi kalau seseorang itu terdedah, terutamanya daripada golongan yang rentan, golongan yang latar belakang penyakit yang ada komorbiditi, yang sentiasa terdedah kepada aktiviti fizikal di luar yang panjang dan lama, yang berpakaian tebal, semua itu menyebabkan risiko lebih banyak, lebih tinggi untuk mereka mendapat kesan-kesan daripada cuaca yang panas. Perubahan cuaca ketika ini berlaku akibat pemanasan global yang berterusan selain faktor perubahan monsun. Menurut Dr. Muhammad Afiq lagi, terdapat banyak kes dehidrasi dilaporkan kerana kurangnya pengambilan air ke dalam tubuh badan. Malah, terlalu lama terdedah dengan cuaca panas juga boleh menyebabkan kekejangan haba, keletihan haba dan lebih serius lagi diancam strok haba. Oleh itu, beliau menyarankan orang ramai supaya lebih peka dengan suhu semasa dan menghadkan aktiviti luar rumah dan luar bangunan. Dalam keadaan cuaca yang sangat panas seperti ini, adalah disarankan untuk mereka kalau boleh limitkan, hadkan aktiviti di luar yang mungkin durasi itu boleh pendekkan. Jika terpaksa atau memang bekerja di luar, banyakkan minum air yang cukupnya, banyakkanlah tiap-tiap hari. Pastikan tidak memakai pakaian-pakaian yang gelap, yang terhaba, yang tebal-tebal. Selalu kalau berpeluang untuk mandi, banyakkan pengudaraan dan juga pendedahan pada kipas dan aircon. Kalau boleh, elakkanlah daripada ambil minuman beralkohol, kafein yang tinggi dan sebagainya. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, petang tadi melaporkan 6 kawasan di Semenanjung berdepan cuaca panas tahap 1 iaitu pada kategori berjaga-jaga dengan suhu maksimum yang mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Antara kawasan yang berdepan cuaca berkenaan, Pendang, Padang Terap, Kota Setar, Kubang Pasu di Kedah dan Tanah Merah serta Pasir Mas di Kelantan. Fenomena bang cuaca yang melanda negara itu disebabkan pemanasan muka bumi dan juga taburan hujan yang kurang. Vaksinasi lengkap syarat tunai haji musim ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerusi pejabat pentadbiran agama zon atau bahagian pengurusan masjid sentiasa menyemak serta meneliti kedudukan arah kiblat dari semasa ke semasa di semua masjid dan surau di wilayah persekutuan. Pengarahnya Datuk Muhammad Ajib Ismail ketika dihubungi Berita Al-Hijrah berkata, pejabat mufti wilayah persekutuan adalah pihak yang sentiasa dirujuk bagi penentuan arah kiblat yang tepat sekaligus mengelak sebarang keraguan.
Datuk Muhammad Ajib berkata andai wujud isu berkaitan kedudukan arah kiblat di masjid dan surau, Jawi akan memanjangkannya kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Katanya ia sebagaimana diperuntukkan di dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 untuk tindakan selanjutnya. Jawi dengan kerjasama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan akan terus berusaha memastikan arah kiblat bagi masjid dan surau di wilayah Persekutuan tepat sebagaimana mengikut hukum syarak. Dan insyaAllah sekiranya ada aduan berkaitan dengan perkara ini, kami akan sentiasa berusaha untuk memastikan ianya diatasi sekiranya ada. Dan bagi pembinaan masjid-masjid baru ataupun surau baru, kita akan terus memastikan dengan kerjasama Jabatan Mufti ataupun dengan JUPOM, iaitu Jabatan Ukur dan Pemetaan, bagi memastikan ukuran arah kiblat itu tepat. Beberapa hari lalu, media tempatan melaporkan 40% dari 5,000 kediaman umat Islam yang diperiksa di sekitar Lembah Kelang tersasar daripada kedudukan kiblat yang tepat. Keadaan itu dilapor berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk kesilapan membaca kompas ketika membuat penentuan sendiri arah tempat bersolat. Dalam hal ini, Datuk Muhammad Ajib menyeru umat Islam agar mendapatkan pandangan dan nasihat daripada pihak autoriti agama, khususnya pejabat mufti, jika terdapat sebarang kemusykilan berhubung isu arah kiblat di tempat masing-masing. Jawi juga sentiasa memastikan semua masjid dan surau yang baru dibina mendapatkan pengesahan arah kiblat terlebih dahulu daripada pejabat mufti wilayah persekutuan sebagaimana garis panduan yang ditetapkan. Penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang dianjurkan di 6 negeri memberi peluang rakyat Malaysia yang tinggal jauh dari Putrajaya bertemu serta beramah mesra dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa berkata, terdapat kemungkinan tinggi pada tahun berikutnya program tersebut akan diadakan di negeri-negeri lain. Tak semua rakyat berpeluang untuk berjumpa dengan secara dekat dengan Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri Kabinet kan, dan juga anggota Kerajaan Perpaduan. Jadi bila kita turun kepada negeri-negeri ini, kita beri peluang kepada mereka untuk mendekati rakyat. Dan dalam program Rumah Terbuka Madani, sebenarnya PM akan memberi, yang bermakna tadi akan memberi ucapan kan, mungkin akan menyampaikan kan apa fokus kerajaan Madani. Beliau ditemui selepas hadir pada program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Tambahnya, kerajaan tidak menghalang rakyat di negeri-negeri berhampiran dengan lokasi Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani untuk terutama hadir memeriahkan majlis tersebut. Datuk Muhammad Fauzi berkata pada majlis pertama di Kedah pada Sabtu ini, pihaknya menjangkakan kehadiran kira-kira 25,000 orang dan penganjur akan berusaha memastikan juadah yang disediakan mencukupi untuk para tetamu. Enam negeri bakal menjadi lokasi Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri bermula Sabtu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan majlis tersebut.
Berdepan siri kekalahan, pengerusi kelab Al-Nasr letak jawatan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Hari terakhir untuk jemaah haji mendapatkan suntikan vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 adalah 10 hari sebelum bermulanya musim haji. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengambilan vaksin itu adalah prasyarat untuk semua jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu untuk musim ini. Kementerian berkenaan memberi maklum balas ke atas pertanyaan seorang individu di laman Twitter. Pemilik akaun berkenaan bertanya tentang keperluan mengambil dos ketiga vaksin COVID-19 sebagai syarat menunaikan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah memaklumkan pengambilan lengkap vaksin adalah wajib sebelum permit haji dikeluarkan. Permit haji bagi musim haji 1444 Hijrah akan mula dikeluarkan pada 15 Syawal bersamaan 6 Mei nanti. Bagi tahun ini, bilangan jemaah dari seluruh dunia kembali kepada jumlah sebelum pandemik COVID-19 melanda. Malah Arab Saudi mengumumkan tiada had umur bagi jemaah haji menunaikan ibadah itu. Musim haji 1444 Hijrah dijadualkan bermula 26 Jun depan. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh dan ratusan penduduk hilang tempat tinggal apabila sebuah perkampungan di daerah Ural, Rusia musnah dijilat api. Selain kediaman, pokok dan tanaman turut hangus. Visual menunjukkan api marak menyambar rumah dan tanaman. Asap tebal memenuhi ruang udara perkampungan Sosva yang didiami kira-kira 7,000 penduduk. Perkampungan ini terletak pada kedudukan kira-kira 1,400 km timur Moskow. Ia turut menempatkan berpuluh-puluh rumah kayu tradisional Rusia. Anggota bomba bagaimanapun berjaya menyelamatkan lebih 1,200 bangunan kediaman di penempatan Tayozni dan Sosva daripada dijilat api. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pengerusi Lembaga Pengarah Kelab Bola Sepak Arab Saudi Al-Nasr, Musolli Al-Muammar dilapor meletakkan jawatannya. Pengundurannya itu dipercayai berkait siri kekalahan pasukan itu berturut-turut baru-baru ini. Surat peletakan jawatan Musolli dilapor telah diserahkan kepada Kementerian Sukan Arab Saudi. Keputusan itu dibuat Musolli dipercayai akibat tekanan oleh penyokong kelab Al-Nasr susulan kekalahan 2 perlawanan berturut-turut hanya dalam tempoh seminggu. Al-Nasr yang turut dibarisi bintang Portugal Cristiano Ronaldo tewas 0-2 kepada Al-Hilal dalam perlawanan Liga Pro Saudi 18 April lalu. Manakala Isnin lepas, kelab berkenaan turut tewas 0-1 di tangan kelab Al-Wehda dalam aksi separuh akhir kejuaraan Piala Raja Arab Saudi yang sekaligus tersingkir daripada saingan ke final. Musolli mengambil alih kepimpinan Al-Nasr pada 1 April 2021 menggantikan Safwan Al-Suwaikid. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.